Selamat pagi, anda bersama saya Nabila Khalida dan ini Niaga Awani. Sejak pandemik melanda negara, antara sektor yang paling teruk terjejas adalah perusahaan kecil dan sederhana PKS. Namun selepas 2 tahun, apakah sentimen di kalangan PMKS sudah kembali pulih? Adakah mereka yakin akan pemulihan ekonomi negara di sebalik COVID-19 yang masih lagi wujud ketika ini? Jadi saya tidak keseorangan, rakan setugas Nina Rozman ada data berkaitan indeks sentimen PMKS. Silakan Nina. Baik, terima kasih Nabila. Saya akan kongsikan iaitu data indeks sentimen PMKS untuk PMKS untuk 2022 ini. Ini adalah keluaran terkini dan edisi pertama yang dikeluarkan oleh SME Bank sendiri. Jadi mari kita lihat apa yang data dikongsikan di mana indeks sentimen PKS pada tahun 2022 mencatatkan sebanyak 53.8, iaitu ini dikatakan adalah bacaan positif. So kita mendapati di mana bacaan di bawah 50 iaitu kita mendapati ia adalah sentimen negatif. Jadi apa yang kita dapat melalui hasil tinjauan yang kita dapat saksikan di mana kita dapat lihat iaitu apa yang indeks sentimen itu hasil tinjauan mengatakan mereka tidak mempunyai ini agak penting kita untuk lihat sentimen ini kerana apa? Kerana dengan kita dapat lihat apa sentimen yang PMKS ini sedang hadapi dan apa juga yang situasi sebenar realiti yang mereka hadapi kerana dengan resesi ekonomi yang tidak menentu ini, dengan ikutan rantaian global yang tidak menentu, terputus ini. Jadi kita mahu lihat apa sentimen yang dihadapi oleh PMKS sendiri ini kerana kita tahu mereka adalah antara penyumbang utama untuk sektor ekonomi, untuk ekonomi setiap negara. Jadi Nabila, ini adalah antara yang dapat saya kongsikan ketika ini. Baik, terima kasih Hina. Untuk mengulas lanjut isu ini, kita akan bersama dengan Presiden Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Sementa, Datuk William Ng. Baik Datuk, ini hasil data yang dikeluarkan kajian SME Bank dan saya percaya Sementa juga ada kajian yang sama. Jadi apakah persamaan dari segi dapatan utama yang sama dengan sentimen indeks ini dan apa pula perbezaannya? Ya, selamat pagi. Ya memang betul. Sebenarnya mengikut kajian Sementa sendiri yang kita jalankan bersama dengan Affinbank baru-baru ini, data yang kami dapati adalah serupa dengan indeks yang dikeluarkan oleh SME Bank. Sebagai contohnya, kami mendapati 57%. Kami lihat SME Bank pula 53%, jadi tak jauh bezanya. Daripada PKS ni melaporkan peningkatan hasil jualan. Ini bermaksud sebenarnya walaupun banyak sektor seperti elektronik dan pembuatan sudah kembali beroperasi, tetapi ada juga sektor seperti contohnya peladangan, pelancongan dan sebagainya yang masih menghadapi cabaran dan belum pulih sepenuhnya. Namun demikian, hampir kesemua PKS bersetuju prospek ke hadapan adalah bagus dengan 92% berkata prospek adalah cemerlang, baik ataupun sederhana berbanding 8% yang berkata prospek adalah kurang baik. Dari segi pengambilan pekerja, PMKS nampaknya jauh lebih positif kali ini untuk mengambil pekerja. Kalau boleh Datuk gambarkan tahap pemulihan PMKS kita, bagaimana tahap pemulihan PMS kita pada ketika ini? Isu pekerja saya rasa masih merupakan isu utama untuk PKS. Kekurangan pekerja cukup ketara ketika ini. Isunya sebenarnya dua. Satu, kita mendapati pekerja tempatan tidak mahu membuat pekerja yang dikatakan 3D, iaitu dirty, dangerous dan difficult. Jadi ramai PKS terpaksa mengambil buruh asing. Bukannya kerana kita mahu mengambil buruh asing, tapi terpaksa kerana tidak cukup pekerja tempatan yang mahu kerja dengan PKS. Dan ini pula menjadi masalah kedua kerana ramai PKS melaporkan kesukaran untuk mendapatkan kelulusan dari pihak kerajaan. Contohnya ada yang memohon sejak 6 bulan lepas dan belum dapat temu janji dengan Jabatan Berkenaan untuk tugas kelulusan permohonan. Jadi ini adalah masalah yang serius. Pada masa yang sama, kenaikan gaji minima baru-baru ini sehingga 1,500 merupakan satu cabaran saya rasa untuk PKS buat waktu terdekat. Jadi saya rasa isu-isu inilah yang akan menghalang PKS kita daripada pulih ke tahap yang paling optimal. Baik Datuk, adakah perusahaan sederhana dan kecil ni yakin dapat meraih keuntungan lebih tinggi untuk 12 akan datang dan apakah yang akan memacu pertumbuhan positif ni? Adakah PMKS sudah sedia untuk adaptasi teknologi atau macam mana? Ya, saya rasa pertumbuhan ini kami pasti seperti yang dicanangkan oleh Bank Negara.
ekonomi kita akan pulih sehingga 6.25%. Ini kami setuju. Sebenarnya pembukaan sempadan dan fasa endemik ini adalah bagus untuk PKS. Tapi yang kita mahu adalah supaya kalau boleh keuntungan yang lebih tinggi ini boleh dikenakan cukai pendapatan pada tahap yang lebih rendah untuk tahun depan. Ini kerana walaupun kita lihat ramai PKS yang meraih keuntungan yang lebih tinggi, tapi ramai tidak mahu melabur kembali ke dalam perniagaan mereka seperti membeli peralatan yang baru dan sebagainya kerana persekitaran politik dan ekonomi yang masih kurang menentu. Jadi kita perlu kalau boleh stimulus yang lebih agresif supaya PKS dapat melabur untuk menaikkan taraf operasi kami. Jadi Datuk, apa pula downside risk untuk PMKS untuk 6 ke 12 bulan akan datang? Ya, saya rasa downside ini ada dua. Satu, adakah sama ada permintaan yang ada sekarang ini adalah sustainable demand ataupun revenge demand? Maksudnya, adakah permintaan sekarang ini akan berlanjutan sehingga tahun depan? Ini soalan yang penting. Kedua adalah sama ada bank negara akan menaikkan lagi kos pinjaman. Kerana seperti yang saya katakan tadi, kita perlukan lebih stimulus supaya PKS dapat melabur kembali untuk menaikkan taraf operasi kami. Dan sebarang kenaikan kos pinjaman akan menghadkan pertumbuhan ini. Jadi inilah dua downside risk untuk PKS. Okay. Jadi bagaimana apa yang kita boleh harapkan untuk PKS ini untuk masa akan datang, Datuk? Saya rasa yang penting adalah supaya PKS akan dapat mendigitalisasikan operasi kami. Ini penting. Kerana kita tidak boleh terus bergantung kepada buruh asing ataupun buruh tempatan. Jadi ini penting untuk kehadapan. Baik, terima kasih perkongsian atas tadi bagaimana realiti untuk PMKS ketika ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Datuk William Presiden Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Samenta.